حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وألمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaannya. Dan antara nikmat tersebut, baru lagi kita menyambutnya ulang tahun kemerdekaan yang ke-64. Satu nikmat yang besar Allah berikan pada kita dan wajib kita syukuri. Dan antara nikmat kesyukuran itu, kita taat dan patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada juga orang yang menyalahertikan akan kemerdekaan dengan bermaksud bebas dengan sebebas-bebasnya, sehingga bukan dikatakan bebas, bahkan terbabas daripada jalan kebenaran, jalan syariat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita melihat dalam kehidupan ini, tidak ada satu pun di dunia ini yang terlepas ataupun tidak terikat dengan mana-mana batas ataupun peraturan. Apatah lagi kita adalah hamba Allah, pastinya terikat dengan termasuk yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menepati syariatnya. Contoh yang mudah, kan? Ramai orang yang bicarakan kan bila dalam sukan Paralimpik, ya, dah dapat pingat emas dah, kan? Acara apa, melontar peluru ke apa,
tapi lambat 2 minit je, maka ditarik balik, kan? Kalau dalam perkiraan itu pun kita lihat ada syaratnya, kan? Maknanya kalau tak ikut syarat, akhirnya yang dah, walaupun dah cipta rekod dunia, ya, tapi bila di antara tersebut dipertikaikan, maka tak dapat juga. Itu undang-undang yang diletakkan oleh manusia, ya. Apatah lagi undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sewajarnya dan sepatutnya, khususnya yang mampu beriman dan Islam untuk patuh kepada syariat Allah Taala. Maka insya-Allah pada malam ni kita sambung bicara dalam kitab kita, itu kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, yang berkaitan dengan muamalat, yang telah kita bicarakan dulu berkaitan dengan jual beli. InsyaAllah pada malam ni kita masuk pada rukun jual beli. Kita sedia maklum, jual beli merupakan kontrak ataupun akad, dan setiap kontrak sudah tentu mempunyai rukun-rukun tersendiri supaya kontrak itu wujud. Bahkan kita lihat dalam apa-apa transaksi, sebutkan muamalat, transaksi, kontrak dan sebagainya, pasti ada syarat. Kenapa syarat itu ada? Kerana demi untuk menjaga kedua-dua belah pihak itu mencapai kepuasan hati dan terbela nasib mereka. Rukun-rukun ini pula tentu punya syarat-syarat tersendiri supaya ia diterima sebagai sah, dan seterusnya memberikan implikasi tertentu, iaitu beberapa hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bincangkan semua aspek ini dengan izin Allah Ta'ala selepas ini. Terdapat 3 rukun dalam kontrak jual beli. Yang disebut dalam jual beli ada 3 rukunnya. Mungkin rukun ni ramai orang tak hafal kot. Tapi kalau orang tanya rukun sembahyang berapa, yang tu cepat terjawab, kan? Tapi mungkin dalam bab muamalat ni, kan, bila tanya rukun, mungkin fikir lama sikit lah nak jawab, walaupun disebut 3 sahaja rukunnya, ya. Apatah lagi syarat-syaratnya. Yang rukun yang pertama, pihak yang mengikat kontrak, ya, mereka yang di kalangan penjual dan pembeli yang mengikat kontrak menurut persetujuan mereka berdua, dan kedua-dua belah pihak ini perlu memenuhi syarat tersebut, ya. Bagi penjual dan pembeli, dalam Islam dia mesti ada syaratnya. Antara syarat tersebut yang pertama, waras, ya, iaitu baligh, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik. Disebut dengan ringkas, yang pertama waras, mempunyai akal fikiran yang baik, boleh buat pertimbangan yang baik. Yang kedua baligh, ya, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik. Dan kalau kita lihat dalam kontrak ataupun muamalat secara komersial, mungkin tak ada syarat ni. Saya sebut mungkin, ya. Mungkin sebahagiannya ada, dan mungkin juga tak ada syarat ni. Oleh itu, urusan jual beli yang dijalankan oleh kanak-kanak dan orang gila adalah tidak sah, ya. Demikian juga dengan orang yang tidak dibenarkan menguruskan harta sendiri kerana ketidakwarasannya, iaitu tidak ada kelayakan menguruskan harta. Contohnya, orang yang membelanjakan hartanya dalam perkara-perkara yang diharamkan, maka ini juga sebut tak sah akan jual beli mereka. Yang disebut tadi, orang yang tidak ada kewarasan ataupun tidak ada kemampuan untuk menguruskan hartanya, dalam Islam sebagai contoh disebut, diistilahkan sebagai safih. Safih ini ialah orang yang tak bijak menguruskan harta bendanya, ya. Dia ada duit tapi dia tak tahu nilai duit tu, macam mana nak menggunakannya, ya. Pernah tak kita jumpa orang macam ni, ya? Maksudnya kalau dia tak tahu nilai tersebut, maksudnya tak sah jual beli dengan dia. Sebab apa? Takut dia tertipu, kan? Beli makanan contoh, harga RM5 nya, bagi RM50, tapi dia tak tahu nilai RM50 tu, ya, tak ada dah nak minta baki dan sebagainya, ya.
maka dalam perkara ini jual belinya tidak sah, bahkan hendaklah diuruskan oleh walinya, oleh penjaganya. Ataupun orang yang terlalu boros membelanjakan harta walaupun untuk memperoleh barangan yang harus, atau orang yang dianggap cuai dan tidak bijak serta tidak berpengalaman menguruskan harta. Termasuk tidak sah jual beli juga ialah orang yang terlalu boros. Dia tak tahu bagaimana nak menguruskan hartanya. Dan juga sebut orang yang tak ada pengalaman menguruskan harta. Jadi ini antara syaratnya, sebagaimana dalil dalam firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim itu, yakni sebelum baligh, sehingga mereka cukup umur dewasa. Kemudian jika kamu nampak daripada keadaan mereka, yakni tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah cerdik atau berkebolehan menjaga harta mereka, maka serahlah kepada mereka harta mereka itu. Walaupun ayat ini ditujukan kepada pengurusan anak yatim, apabila seorang itu menjaga anak yatim, disebut dia menjaga memelihara harta anak yatim, maka antara cara nak uji mereka ialah apabila kanak-kanak itu disebut ujilah anak yatim itu sebelum mereka baligh, tengok boleh tak menguruskan harta. Jadi begitulah dipanjangkan dalam bab muamalat ini, yang kita sebutkan tadi, kanak-kanak yang diantara disebut belum baligh, dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah jual belinya. Tetapi yang berlaku dalam masyarakat kita, pernah tak kita cek benda ni kan? Contohnya yang jual tepi jalan kan, ni musim buah kan, yang jaga gerai itu kanak-kanak kan. Mungkin kalau ditemani oleh ibu bapanya tak ada masalah lah. Yang ni dia seorang jaga kan, jual ikan ke jual apa kan, dalam keadaan umurnya tak baligh kan. Mungkin boleh berlaku di sana yang dikatakan gharar ataupun manipulasi dan sebagainya. Kadang-kadang budak tu dari segi nilaian tu mungkin kiraannya tak berapa tepat. Maka sebab itulah dalam pandangan mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah jual beli tersebut. Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala memerintahkan para penjaga agar menguji anak-anak yang berada di bawah jagaan mereka dengan cara menyuruh mereka menjalankan urusan jual beli setelah mereka cukup umur. Jadi dalam Islam disebut dah ada bagaimana cara pendidikan, bahkan disebut didikannya bermula di rumah dan termasuk dalam masyarakat. Sebagai contoh kan, dalam Islam walaupun disyariatkan contohnya semayang Jumaat, semayang jemaah yang diambil kiranya ialah golongan dewasa, namun demikian disuruh kepada penjaga ibu bapa mengajak anak walaupun masih kecil untuk mendekati rumah Allah Ta'ala. Itu berkait dengan masjid. Begitu juga berkait dengan muamalat. Dididik mereka, diajar pada mereka bagaimana muamalat yang betul mengikut syariat, dengan diawasi. Jika mereka dapat menguruskan harta tersebut dengan baik, mereka akan diberikan kebenaran untuk memperoleh semua harta mereka dan segala urusan mereka dianggap sah. Ini berkait dengan pengurusan harta anak yatim. Ini menunjukkan bahawa kewarasan adalah syarat untuk memperoleh harta dan menguruskannya. Urusan jual beli adalah urusan yang membabitkan harta. Oleh itu kewarasan menjadi syarat dalam urusan ini. Khususnya dalam bab jual beli ini disebut diambil kira berkait dengan kewarasan, kebijaksanaan dalam menguruskan duit, dalam menguruskan harta. Di samping itu, semua kanak-kanak dan mereka yang tidak siuman tidak berkelayakan untuk menguruskan harta mereka kerana mereka bukanlah mukallaf, tidak ditaklifkan, tidak dipertanggungjawabkan lagi. Maksudnya apa? Bagi mereka tidak ada lagi dosa dan juga pahala. Kanak-kanak dan orang yang tidak siuman
tak ada dosa dan pahala. Ya. Baru ni ada orang bagi contoh kan. Dia kata walaupun kita tengok dalam musim Covid ni kan, ya, musim Covid ni kan, kita jaga SOP, pakai topeng dan sebagainya kan, tapi ada yang antaranya makhluk Allah yang Allah jaga, manusia juga, iaitu orang yang tak siuman, ya, orang yang tak waras kan. Ke mana-mana dia ada pakai mask kan, dia tak pakai pun sanitizer dan sebagainya kan. Tapi kenapa kita katakan mereka ni jarang kita dengar dijagiti oleh COVID-19? Ya, tapi ada orang jawab kerana dijaga penjarakan. Maksudnya bukan dia yang jaga, orang yang jaga daripada dekat dengan dia. Sebab tu payah dapat COVID tu. Maknanya kan, itu dalam keadaan demikian. Tapi dengan duit kan, walaupun kita katakan tak waras kan, tapi kalau dengan duit jangan main. Dipandai kira kan, tu wallahu alam, ya. Itu dalam bab kira, tetapi dalam bab jual beli dan bab muamalat ni disebut muamalat mereka adalah tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam, pena telah diangkat, yakni tidak dicatat pada 3 golongan: orang yang gila, yang kehilangan akalnya sehinggalah dia sembuh; orang yang tidur sehinggalah dia sedar; kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi, itu cukup umurnya. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah golongan yang tidak dikira akan perbuatan mereka dari segi syarak. Maksudnya apa? Kalau dia buat sesuatu pun tak disebut menjadi dosa pada mereka sekiranya berlaku kesilapan. Yang pertama disebut orang yang gila sehingga akalnya sembuh. Dan buktikan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahawa orang yang tak siuman, orang yang tak waras, boleh jadi Allah sembuhkan penyakitnya. Allah sembuhkan penyakitnya. Bila sebut dalam keadaan ini, pernah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi ada seorang perempuan yang gila. Yang gila ada yang mengatakan yang sawan, dan apabila dia tak sedarkan diri, menyebabkan pakaiannya ni terselak, terbuka auratnya. Ya. Lalu dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahai Rasulullah, doakanlah untuk aku supaya Allah sembuhkan penyakit aku. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak tak aku beritahu pada kamu, dalam keadaan walaupun penyakit kamu tidak sembuh, tetapi kamu dimasukkan dalam syurga. Dalam keadaan akalnya ataupun masih tak siuman, bila ada sekali-sekala datang penyakitnya, kata Rasulullah, walaupun penyakit kamu tak sembuh tapi kamu sabar dengan ujian Allah, kamu dimasukkan dalam syurga Allah. Lalu kata wanita ni, kalau macam tu ya Rasulullah, tak apalah, tak doakan aku sembuh daripada penyakit, asalkan kau doakan pada aku apabila aku dalam keadaan tidak sedar, Allah tutup aib aku, Allah tutupkan aurat aku. Lalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan disebut semenjak daripada itu disebut walaupun dalam keadaan dia tak sedar, Allah tutup auratnya, dan dia lebih di antara memilih untuk masuk syurga daripada disembuhkan penyakit. Maksudnya kita nyatakan di sini mungkin ada ubatnya. Mungkin disebabkan, dikatakan gila tak siuman ni mungkin disebabkan oleh tekanan hidup, ya, dan bila dalam keadaan ni dia boleh pulih kembali. Mungkin hilang akalnya disebabkan kerana ubat-ubatan dadah dan sebagainya, mungkin boleh sembuh kembali. Ya, sebab tu disebut dalam hadis ini, Nabi mengatakan orang yang hilang akalnya sehingga dia sembuh. Berbeza yang kita sebut dahulu dalam bab jinayah, orang yang mabuk,
Yang orang mabuk ni walaupun hilang akal tapi dengan pilihannya sendiri, maka perbuatannya juga dia ambil kira walaupun dalam keadaan waktu itu dia tidak sedar. Yang keduanya, orang yang tidur sehinggalah dia sedar. Yang ni yang kita katakan mungkin orang yang sedar, orang yang tidur ni bukan tidur ditambah lagi, tidur mati namanya, kan? Yang ni orang usung ke mana pun tak sedar, kan? Jadi disebut dalam keadaan dia tidur, maka perbuatan yang dilakukan masa dia tidur itu, kan, maka tak diambil kira oleh hukum syarak. Cuma yang menjadi persoalannya bagaimana hakim nak menentukan dia tu memang betul-betul tidur ataupun buat-buat tidur, kan? Contoh kes, kan, berlaku pembunuhan, kan, tengah tidur tu, kan, mimpi migau lagi, kan, tulan ada pisau ambil tikam, kan, maka syarak mengatakan dalam keadaan memang benar-benar dia tidur, maka tak boleh dihukum, kan, dalam keadaan dia tak sedar. Dan yang ketiga ialah kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi, iaitu cukup umurnya, yang dimaksudkan ialah baligh. Maksud pada boleh diangkat ialah apa yang dilakukan tidak diambil kira, oleh kerana kontrak membabitkan beberapa hukuman. Jadi orang yang tidak diambil kira segala tindakan mereka dianggap tidak berkelayakan melakukannya. Ini dalam soal muamalat. Tetapi dalam bab ibadat, itu lain kira, ada persoalannya. Contoh, kanak-kanak yang belum balik sembahyang, kan, sah tak sembahyangnya? Sah, kan? Sah sembahyangnya. Kanak-kanak yang menunaikan haji ataupun umrah, kan, sah perbuatannya tapi tak diambil kira, kan? Haji dan umrahnya tak diambil kira selagi umurnya tidak balik. Maksudnya apa? Tak ambil kira, tidak terangkat kewajipannya itu. Yang kedua, syarat bagi penjual dan pembeli ialah bebas membuat pilihan ketika mengikat kontrak. Maksudnya, apabila seorang menjual atau membeli, dia melakukannya dengan bebas dan dengan sepenuh hatinya, serta meredai urusan yang ingin dijalankan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u an taradin, sesungguhnya jual beli hanyalah sah dengan cara suka sama suka, iaitu di antara penjual dan juga pembeli. Sebab itulah penjual ada haknya, pembeli pun ada haknya. Sebagai contoh, kan, ni musim buah, contoh buah sajalah, kan, bila beli buah, nak beli tengok atasnya cantik, kan, dari tengah-tengah beli tu nak pilih boleh tak? Tak boleh katanya, kan. Penjual kata tak boleh nak pilih. Okey, pembeli kata tak apa, tengah-tengah kaut tu ada yang rosak, kan, buah yang busuk, kan. Tiba-tiba penjual tak nak buang buah tu, campur sekali. Jadi hak pembeli antaranya boleh membatalkan. Tak naklah kalau macam tu. Dan penjual dia tak boleh marah. Sebab apa? Antaradin. Ini disebut tadi, redha meradai antara satu sama lain. Dengan ini jual beli hanya diterima dan dianggap sah apabila ia dilakukan secara sukarela antara kedua-dua pihak. Atas dasar ini, jual beli oleh orang yang dipaksa adalah tidak sah kerana ia dilakukan tanpa kerelaan. Kecuali ada tadi nanti istisnanya, pengecualiannya. Ada yang diantaranya, ada yang jual beli walaupun dipaksa sah. Ini sebut secara umum. Ini kerana kerelaan pada hakikatnya adalah suatu yang tersirat. Dalam keadaan biasa, kerelaan ini boleh dilihat melalui percakapan dan perbuatan. Namun dalam keadaan terpaksa,
percakapan yang dilahirkan tidak dapat menjadi ukuran kepada kerelaan yang tersirat. Ada di antara disebut di sini kan, ada benda yang terpaksa, dipaksa dirinya untuk redha, walaupun zahirnya nampak macam setuju, tapi hakikatnya tidak setuju. Namun dalam keadaan terpaksa, percakapan yang dilahirkan tidak dapat menjadi ukuran kepada kerelaan yang tersirat. Sebaliknya, kerelaan ini boleh dipertikaikan atau boleh dianggap tidak sama sekali. Oleh itu, percakapan oleh orang yang dipaksa tidak boleh diambil kira dan jual beli tersebut tidak sah. Kalau dalam bab akidah, kita dah sebut dah sebelum ni, orang yang mengaku keluar daripada Islam, dalam keadaan hatinya tidak redha, dia dipaksa, maksudnya kalau tak mengaku dibunuh, maka disebut dia tak terbatal akidahnya. Kenapa? Itu dipaksa. Begitu dalam jual beli disebut, jual beli yang dipaksa adalah tidak sah. Selain orang yang dipaksa, jual beli yang dilakukan secara bergurau adalah tidak sah. Ia sama seperti orang yang dipaksa, iaitu jual beli tidak dijalankan dengan kerelaannya dan dengan niat hatinya. Disebut di sini, kalau jual beli secara bergurau juga tidak sah. Ini bab jual beli. Tapi ada dalam bab yang mana bergurau pun sah. Sah keadaannya, sah sesuatu yang diamalkan mengikut syariat. Sebagai contoh, dalam keadaan bergurau, bila seorang ayah bergurau dengan seorang pemuda, nak kahwinkan anaknya dengan anak perempuan dia, dan ada saksinya, orang ada dengar, tiba-tiba dalam bentuk gurauan tu disambut oleh pemuda tersebut, maka sah akad nikah. Dan ini berlaku, ada dalam satu ni sebut ayahnya sebagai seorang guru, seorang guru mengajar dalam bab bahasa, bahasa Arab, dibagi contoh, bagi contoh, dan kebetulan contoh tu disebut contoh, aku nikahkan anakku dalam bahasa Arab lah, pada kamu. Tiba-tiba yang dalam kelas tu jawab, aku terima, maka dari segi hukum adalah sah. Itu satu. Begitu juga dalam keadaan talak, seorang suami bergurau ataupun berlakon, maka jatuh hukum juga. Ini kena hati-hati. Apatah lagi dalam bab akidah, bergurau keluar daripada Islam, berlakon keluar daripada Islam, maka berlaku juga, walaupun dengan tanpa niat, hanya sekadar bergurau, hanya sekadar lakonan. Tapi dalam bab jual beli menyatakan dalam keadaan bergurau tidak sah. Walau bagaimanapun, jika pasangan tersebut dilakukan dengan sebab yang sah, tadi sebut gurau tidak sah, dipaksa tidak sah. Tapi jika pasangan tersebut dilakukan dengan sebab yang sah, jual beli orang yang dipaksa adalah sah. Macam mana kejap sah, kejap tak sah? Contohnya, orang yang sengaja melambat-lambatkan pembayaran hutang sedangkan dia memiliki barangan tetapi enggan menjualnya. Dalam keadaan ini, hakim berhak memaksa orang ini menjual barangan tersebut untuk tujuan menjelaskan hutangnya. Atas perintah mahkamah, hakim kata jual barang dia. Dia berhutang dan dia ada aset lain tapi dia tak nak bayar hutang, maka disebut hakim boleh perintahkan supaya hartanya dijual dengan paksaan. Kenapa? Sebab nak bayar hutang dia. Maka yang tadi disebut asalnya jual beli tak boleh dipaksa, tapi ada sebab-sebab yang tertentu, bahawa paksaan itu juga menjadi sah. Dan insya-Allah kalau panjang umur, ada lagi dalam satu bab yang disebut walaupun dipaksa tetapi sah juga. Jual beli apa? Jual beli saham ataupun perkongsian dalam syarikat.
yang dinamakan dalam bab syufa'ah. Ya? Bab syufa'ah ini ialah apabila contoh 3 orang berkongsi wujudkan syarikat. 3 orang ni wujudkan syarikat ataupun beli tanah atau buat apa-apa perusahaan lah. Tiba-tiba ya, yang 3 orang ni A, B, C, tiba-tiba si A nak jual bahagian dia. Dalam keadaan perkongsian ni tidak ada jelas pembahagian tersebut, tanah ke, ya, tak ada perkongsian yang jelas, ya. Maka apabila si A ni nak jual kepada orang lain, ya, ataupun dia dah jual, maka dari segi hukum rakan kongsi yang 2 orang ni lagi boleh ambil balik bahagian yang si A ni dengan membayar bayaran yang sesuai kepada orang yang sudah membeli sebahagian daripada apa yang dimiliki oleh si A. Maksudnya apa? Boleh dipaksa jual balik, walaupun katakan pembeli itu tak nak jual bahagian dia sebab dia dah beli daripada si A. Tapi dari segi hukum yang di dalam bab syufa'ah dinyatakan boleh dipaksa jual balik. Ni yang dikatakan dalam bab ada yang mana disebut jual beli itu boleh dipaksakan, itu dalam keadaan khusus, ya. Dalam keadaan ini yang kita sebutkan tadi, orang yang berhutang, hakim berhak memaksa orang ini menjual barangan tersebut untuk tujuan menjelaskan hutangnya, ya. Jual beli ini di sini sah kerana kerelaan syarak telah mengganti tempat kerelaan penjual. Maknanya hukum syarak lebih tinggi daripada kerelaan daripada penjual. Orang yang berhutang tadi, asal dia tak nak jual, tapi bila hakim kata paksa jual sebab apa? Nak bayar hutang, maka dari segi hukum bahawa penjual beli itu adalah sah walaupun secara paksa. Cuma konsep awal disebut tadi, jual beli tidak sah sekiranya dalam paksaan. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu yang tidak sah itu jadi sah, ya, apabila berkait dengan hukum lain. Syarat yang ketiga, penjual dan pembeli adalah individu yang berlainan. Menarik juga syarat ni, ya. Maksudnya mesti wujud 2 pihak berlainan yang mengikat kontrak tersebut. Penjual serta pembeli bukanlah orang yang sama. Maksudnya kalau yang jual itu kan disebut orang yang sama dengan membeli, jual beli tersebut tidak sah. Mungkin ada nak mengaburi mata orang kan, disebut jual kan, tapi yang sebenarnya yang beli dia juga, cuma diwakilkan pada orang lain dengan tujuan nak beli dengan harga yang murah sebagai contoh, ya. Maka disebut tidak sah jual beli tersebut, ya. Dan mungkin pernah kita dengar, ya, ada orang yang nak melariskan jualan dia, diupah orang berlakon untuk beli kan. Dia tengok, bila tengok ramai orang beli, menyebabkan menarik minat orang lain, maka dari segi hukum syarak yang ni kena gaji balik kan. Dia termasuk dalam bab gharar, bab penipuan juga. Ini kerana kepentingan kedua-dua pihak sentiasa berlainan. Penjual sentiasa mahukan harga yang lebih tinggi dan kualiti barangan yang lebih rendah, sementara pembeli pula sentiasa mahukan kualiti barang yang lebih baik dan harga yang lebih rendah. Ini biasa kita tahu kan, orang jual mesti nak dengan harga yang mahal, ya, kualiti yang lebih rendah. Pembeli pula nak harga murah tapi kualiti tinggi. Itu kebiasaan yang kita dengar macam tu berlaku dalam proses jual beli. Juga kerana jual beli membabitkan hukum mengambil barangan yang dibeli dan hukum perolehi harga barangan yang dijual. Semua perkara ini membabitkan beberapa tanggungjawab yang mungkin akan saling bertentangan. Oleh itu, semua tanggungjawab ini tidak boleh diletakkan hanya pada seorang individu. Atas dasar inilah, jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual barangannya,
wakil yang dilantik tidak boleh menjual barangan tersebut kepada dirinya sendiri. Ya. Contoh macam mana? Kan? Tokek wakilkan pada penjualnya suruh jual barang. Kan? Dan tokek dah pesan dah harga modal berapa, harga untung berapa. Kan? Tiba-tiba yang wakil penjual ni dia beli. Ya. Tanpa memaklumkan kepada tokek dia. Ya. Maka dari segi hukumnya disebut jual beli adalah tidak sah. Kecuali dengan harga yang sama dan dimaklumkan, macam harga orang lain juga, kan? Dan dimaklumkan kepada tuannya, maka boleh berlaku jual beli itu adalah sah. Begitu juga jika seorang mewakilkan pada seorang untuk membeli sesuatu barangan, sedangkan barangan itu ada pada wakil tersebut, dan dia tidak boleh membeli barangan tersebut daripada dirinya sendiri bagi pihak pewakil. Maknanya tak boleh untuk kepentingan diri sendiri, dia wakil, tapi dia gunakan untuk kepentingan sendiri. Ya. Berapa minit lagi? 1 minit ni, 3 minit lagi. Boleh apabila sikit perenggan ni. Ya. Begitu juga hukumnya jika seseorang menjadi wakil kepada 2 individu, dia tidak boleh menggunakan wang salah seorang pewakil untuk membeli barangan pewakil seorang lagi kerana sebab yang sama. Ini dalam bab yang katakan berlaku dalam masyarakat. Ya. Dia ni wakil dua-dua, untuk pembeli pun dia, untuk penjual pun dia. Siapa? Broker. Kan? Kadang-kadang dua-dua belah pihak, dari penjual pun dia ambil, dari pembeli pun ambil. Kan? Maka ini boleh menyebabkan berlaku gharar, berlaku penipuan dalam transaksi. Ya. Jadi syarak mengatakan tidak boleh. Juga kerana hak dalam jual beli itu, iaitu menyerahkan barangan, memperoleh harganya dengan lain-lain, berada di tangan wakil tersebut. Oleh kerana jual beli kadang-kadang memerlukan penilaian dan pertimbangan sebagai seorang penjual dan pembeli, maka tidak mungkin orang yang sama boleh memainkan kedua-dua peranan dalam masa yang sama. Dia wakil pada penjual, dia wakil pada pembeli. Tiba-tiba dia nak mainkan dua peranan ni. Pasti kalau dia ni, kan, dia wakil pada dua-dua dia nak untung. Kan? Maka ini tak berlaku adil kepada orang yang wakilkan daripada penjual dan wakil daripada pembeli. Namun hukum ini dikecualikan dalam kes jual beli yang dijalankan oleh penjaga, iaitu bapa ke atas harta anaknya yang tidak berkemampuan menguruskan hartanya sendiri. Alasannya seorang bapa tidak dituduh akan memperdaya anaknya sendiri kerana sifat belas kasihan terhadap anaknya yang ada padanya. Disebut ada pengecualian kecuali ayah yang mewakilkan untuk menjual harta anak dia. Ya, maka dia diberi pengecualian, boleh. Ya. Demikian juga dengan jual beli seorang hakim, yakni pemerintah ke atas harta mereka yang tidak berkeupayaan, yang berada di bawah jagaannya. Dan hal ini dia boleh menjual harta salah seorang daripada mereka kepada salah seorang yang lain, kerana hak jagaan yang dimiliki oleh hakim, yakni pemerintah itu adalah umum. Juga kerana ada kalanya dia terpaksa melakukan jual beli seperti itu. Jadi ada dua keadaan pengecualian yang boleh dia sebagai wakil tetapi dia boleh jual. Pertama, ayah yang wakilkan untuk anaknya. Yang kedua, hakim yang menjadi wakil kepada orang bawah jagaannya. Ya, maka dia haruskan oleh syarak. Adapun yang lainnya daripada itu disebut jual beli tersebut adalah tidak sah. Ya, jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu taala, itu sebahagian daripada syarat yang disebutkan kepada penjual dan pembeli. Dan saya tadi nak berhentilah, isyarat berbunyi kan. Ya, akhir sekali lah nak sebut syarat kepada penjual dan pembeli ialah boleh melihat. Oleh itu jual beli oleh orang buta tidak sah kerana wujudnya kejahilan yang ketara. Ya. Untuk tujuan jual beli
orang buta ini perlu mewakilkannya kepada orang lain untuk membeli atau untuk menjual bagi pihaknya. Ya. Jadi ini antara perkara yang kita lihat yang mungkin jarang-jarang kita dengar. Ya, dalam urus niaga, kalau melibatkan orang buta, yang disebut mesti ada orang yang mewakilkan untuk dirinya. Kenapa? Takut berlaku gharar, penipuan. Kan beli harga sekian-sekian, letak dalam bekas, duitnya lain. Ya, tak ada orang jadi saksinya. Ya. Tuan-tuan rahmati oleh Allah SWT, itulah yang kita bicarakan pada malam ni. Syarat yang rukun yang pertama, itu bagi penjual dan pembeli, dan insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita sebutkan lagi tentang rukun yang kedua, itu baksirah, ya, dalam jual beli. Jadi yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang lemah doang kurang itu mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan kebaikan kepada kita. Aquli qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.